Tujuh pusat. Dia yang dia apa? Surah. Bagian surah dan lain-lain. Yang pusat. Tajuk kita apa? Allah. Kita lah. Ya, dengan dulu haram Betul. surah. Okey. Surah kita tentang surah. Surah Al-Isra, Merdeka, Amsal Salam. Insyaallah 3 tulang sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang berbahagia dan dimuliakan Ustaz Muhammad Yusuf penceramah undangan yang saya hormati dan dirahmati Allah, Tuan Imam berbagai syarak, seterusnya yang saya kasih sekalian, muslimin, muslimat, jemaah di Masjid Jami' Budawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita mulakan majlis dengan membaca mulut kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, pada pagi subuh ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana didatangkan seorang penceramah khas dari Kelantan nampaknya, dan akan berkongsi ilmu dengan kita pada pagi ini tentang 9 dan 10 Muharram, tentang hari Ashura, dan beliau kata beliau sentuh sikit tentang bulan tahun kemerdekaan, insya-Allah yang dikaitkan dengan syariat Islam kita. Jadi beliau adalah penceramah ataupun guru takmir yang dikenali bukan sahaja di Melaka, malah di Kelantan sana, dan beliau pernah berkhidmat di sekolah menengah, sekarang ini dikenali sekolah menengah agama Tun Perak, dan insya-Allah kita akan berkongsi ilmu dengannya. Semoga ianya memberi manfaat kepada kita untuk hari ini dan seterusnya. Dipersilakan Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, salatan wa salaman ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang dimuliakan saudara pengisi majlis Isya, Tuan Imam ahli jatah kuasa Masjid Ubaidullah, hadirin hadirat muslimin dan muslimat yang berbahagia, yang diizinkan oleh Allah bersama-sama berada dalam masjid rumah suci Allah Subhanahu Wa Taala dengan niat i'tikaf di masjid. Mudah-mudahan kita dapat berpahala pada i'tikaf, pahala mendengar tentang Islam dan lain-lain lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, kerana saya ni datang selalu ke Melaka ni, tuan-tuan dan bulan lepas saya datang, alhamdulillah tuan-tuan jemput untuk berceramah sedikit sebanyak daripada hari ini, pagi ini, dan dijemput kuliah subuh, dan insya-Allah kita hari subuh tak kerja lah. Kalau kerja aku ya dah pencen tu, dia tak pencen tak datang, kecuali itu imam lah. Dah, rumah jadi rumah masjid, rumah Allah ni selain pada Mekah, orang tua-tua saja. Tak tahu lagi Melaka ni, mudah-mudahan tak ada. Dah, apapun tuan-tuan, ilmu ini disuruh tuntut oleh Allah SWT. Dan Allah katakan talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Nabi suruh menuntut ilmu daripada buayan sampai ke liang lahat.
Kita tengok interpretasinya. Memang kalau dulu-dulu dalam buaya ni mak kita, sambil dia mengayunkan kita, dia menasih. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Betul. Jadi anak-anak zaman tu pun dalam bersama pun dengar Ya Allah, Ya Allah. Tak. Sebut nama Allah SWT. Itu dalam buaya. Lepas tu dah masuk sekolah tu. Akhir masuk dalam kubur. Dalam kubur pun Tuan Imam ajar lagi. Soalan dah bocor. Tapi tak dapat jawab yang besok. Soalan bocor tak dapat jawab. Cerdik kan tak cerdik kita. Kalau biasa soalan bocor, kena biasa semula. Pasal soalan bocor. Soalan bocor macam mana? Setiap kali orang mati, tu Imam ajar. Tu Imam ajar. Apa soalan yang akan ditanya oleh Munkar dan Nakir? Saya tak nak sebut panjang lah. Cuma tadi tanya. Selepas 7 langkah kita keluar. Orang yang menghantar jenazah itu 7 langkah. Atau setengah pendapat mengatakan 3 langkah. Kita keluar daripada tanah kubur, malaikat akan datang. Malaikat ini Munkar dan Nakir. Ini kita tak payah sebut, kita nak tahu semua. Memang tak nak repeat, nak ulang balik bahawa kita akan ditanya. Kecuali orang yang mati syahid. Soalan itu soalan biasa, soalan dah bocor. Yang siapa Tuhan kamu, siapa Nabi kamu, siapa. Tu Imam tu tanya. Lepas tu Imam beri jawapan. Kalau tak faham lagi tak tahu. Tu Imam beri jawapan pula. Jawablah ya Muhammad. Jawablah ya Muhammad. Katakanlah Allah Tuhanku, Muhammad Rasulku, semua ni Quran ikutanku semua. Dia beri jawapan. Kita pun dengar. Cuma kadang-kadang setengah baca talqin ni dalam bahasa Arab. Kita tak faham. Pasal kita tak belajar Arab. Tak. Orang belajar Arab, Imam faham lah. Dia jarang nak dengar talqin dalam bahasa Inggeris. Tak kita lah. Tak lain talqin kita baca. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, soalan-soalan itu disebut antaranya akan datang ayat sayati alaika, akan datang kepada kau 2 malaikat Munkar dan Nakir. Apa tanya mereka? Tak dapat dia badu. Tak dapat dia badu. Allahu Akbar. Sebab itulah kita dengar tu. Kita dah berfikir macam mana kita nak menghadapi dunia ni. Kita dah mungkin banyak dah. Alhamdulillah dah. Dunia ni kita dah boleh dah. Rumah ada, kereta ada, isteri ada, anak ada, ladang sawit ada. Ladang sawit pun ada. Allahu Akbar. Bukan anak murid saya STP. Saya sebut nama lah. Dia kerja kerajaan. Apa tu sekarang ada ladang sawit. Ladang sawit. Ada pula. Ustaz pun tak ada. That means the economy is better than me. Saya ustaz je. Kalau ustaz je, ustaz ni dia tak fikir duit macam mana. Bukan tak nak duit. Tapi cukup makan, Alhamdulillah. Itu tuan-tuan dan puan, tanya soalan. Sebab itu kita ni peristiwa-peristiwa gaib ni kita kena yakin. Sebab tu dalam iman pun, wa yu'minuna bil ghaib. Ni pun payah tuan-tuan. Nak suruh orang beriman benda gaib ni, payah. Kan? Betul tak? Benda gaib ni dalam rukun iman kita wajib percaya. Nabi dulu mula-mula dia menyampaikan ajaran ni antaranya yu'minuna bil ghaib. Beriman dengan benda gaib. Benda gaib ni tak nampak. Tapi sebab itu kita yakin kepada Allah dalam Al-Quran, kita yakin kepada Nabi dalam hadis. Tapi orang tak yakin hari ni. Yang Allah kata macam ni dia tak nak buat. Dia tak percaya pun. Nah, hukum Al-Quran banyak. Kita ni beriman Quran. Fasu anikum bainakum bima anzalallah. Hukumlah di kalangan kamu dengan Al-Quran. Hukum Quran ni banyak kita tak buat. Nah, banyak tak buat. Kadang-kadang orang Islam pun nak buat hukum Allah. Bolehkah? Bolehkah? Tak bolehkah? Sebab itulah bila kita berkuasa, negara yang Islam berkuasa, dia insya-Allah boleh buat hukum Allah. Ditunjuk oleh Nabi SAW, para sahabat Ibrahim. Bila mereka berkuasa di Istanbul, mereka laksanakan Islam. Berkuasa di Turki, mereka laksanakan Islam.
Betul sebab itulah kita peristiwa Isra Mi'raj ni 10 Muharram ni banyak lah. Ada lebih. Kenapa peristiwa penting berlaku 10 Muharram? Saya baca rekan-rekan supaya kita ingat. Mudah. Ada lebih kurang 22 peristiwa berlaku 10 Muharram. 22. Yang dah tahu tak apa. Yang pertama, hari pertama Allah menciptakan alam 10 Muharram. Saya baca rekan-rekan. Rapat tulis kita apa ini? Yang kedua, hari pertama Allah menurunkan rahmat pada manusia. Yang manusia dan makhluk. Yang ketiga, hari pertama Allah menurunkan hujan. Yang 10 Muharram ni. 10 Muharram. Hari mula-mula hujan turun 10 Muharram maksudnya. Hari pertama berlaku 10 Muharram. Yang keempat, Allah menjadikan aras di sana sepuh mendapat. Sebab disebut Allah bersemayam di arsy istawa. Arsy tepat yang wallahu alam kita tak tahu. Tak nak cakap pun tak boleh, benda itu aras. Yang kelima, Allah menjadikan Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz ni tempat catatan amal kita. Lauh Mahfuz. Cerita kita amal. Hari 10 Muharram juga Allah buat cipta. Yang keenam, Allah menjadikan malaikat Jibril alaihissalam. Ini semua 10 Muharram. Yang ketujuh, Allah cipta Nabi Adam. Nabi Adam ni tak ada mak, tak ada bapa. Nah, Hawa pun tak ada pak, tak ada mak. Ular yang Nabi Musa lawan Fir'aun tu pun tak ada mak, tak ada bapa. Kan tuan-tuan? Kalau kita kata, macam mana tak ada bapa boleh ada anak? Macam mana tak ada apa dia jadi? Allah buat boleh apa andu ma yasha. Tuhan boleh buat apa dia nak. Sebab itu Nabi Isa alaihissalam tak ada bapa. Kita orang Islam yakin semua dah. Sebab kita sebut dalam Quran, Allah sebut dalam Isa bin Maryam, Isa anak Maryam. Bagi Kristian, the son of God. Dia kata Isa anak Tuhan. Tu bila Tuhan beranak ni? Tapi kepercayaan dia pasal dia kata tak ada bapa. Jesus is the son of God. Kalau kita Bible bukan kita Injil, tak Bible. Tak Bible ni pegangan Nasrani kan. Kita Injil tak ada sebut. Tak pernah dalam kita Injil Nabi Isa mengatakan dia Tuhan. Tak pernah, that's never. Dia hanya kata anak Abdullah, saya ni hamba Allah, ibnu Maryam, anak Maryam. Tak ada bapa ni kalau kita baca sejarah, tak boleh. Nabi Adam tak ada bapa, Nabi Isa tak ada bapa, Siti Hawa tak ada bapa. Ular yang mukjizat nak lawan ular Fir'aun tukang sihir pun tak ada bapa. Pelik apa? Apa orang Nasrani pelik. Dia kata tak ada bapa dia Tuhan. Itu kita tak cerita pasal itu. Seterusnya yang ke-8, diampunkan dosa Nabi Adam alaihissalam. Ada sikit setengah kata Nabi Adam ni makan buah khuldi itu kerana lupa larangan Allah. Sebenarnya kalau bagi kita ni tak berdosa lah, kita lupa. Adam pun terasa dia bersalah. Lepas tu dia bertaubat kepada Allah. Dan diampun oleh Allah pada 10 Muharram. Lepas itu apa nama ni? Makan buah khuldi. Buah khuldi ni Iblis namakan. Iblis beritahu Adam makan buah khuldi ni pasal apa? Pasal pengumuman lampu kereta menyala WC 9171L. Ulangi, lampu kereta tak sempat tutup ke, terlupa ke, WC 9171L. Tolong tutupkan nanti bateri. Okey? Nabi Adam setelah diciptakan makan buah khuldi. Mula-mula Allah kata wala taqrabat kulu washrabu wala taqrabat, jangan makanlah apa dari surga ni, mu jangan ambil saja pokok ni. Iblis dia pujuk-pujuk Siti Hawa alaihissalam, pujuk-pujuk. Dia kata Iblis yang larang tu. Dia kata Tuhan, Iblis kata kepada Musa, kepada Adam, Allah Tuhan melarang, dia takut kalau kau makan
Kalau kau makan buah ni, kau makan kekal di surga. Dia pujuk Siti Hawa. Itu kena kat ceritanya. Akhirnya Siti Hawa makan dulu, lepas tu Nabi Adam makan juga sikit, maka terbuka aurat dia. Terbuka aurat dia. Maka Nabi Adam kata Allahu Akbar, larangan Allah. Itulah katakan Allah menerima taubat Nabi Adam AS. Kemudian seterusnya Nabi Idris. Ini yang diangkat darjat oleh Allah SWT dan malaikat Israel membawanya ke langit. Nabi Idris naik ke langit. Dan istimewa Nabi Idris ini naik ke langit. Ada setengah kata tak? Tidak. Itu Tuhan menyembah. Kemudian yang ke-10, diselamatkan Nabi Nuh AS daripada pengikutnya banjir. Nabi Nuh banjir. Ini semua peristiwa ini peristiwa 10 Muharram. Ini saya baca, tak perlu nak orang-orang banyak-banyak lah. Nah, untuk ingat kalau jumpa dah tak apa. Yang ke-11, Nabi Ibrahim AS dilahirkan dan kawasan pendalaman dan terselamat daripada buruan Namrud. Namrud itu raja Irak. Bunuh Nabi Ibrahim. Dan juga diselamatkannya daripada api. Nabi Ibrahim ini kisah dia oleh kerana raja Namrud ni marah, dibakar, suruh bakar. Nabi Ibrahim ini dia ajak orang dia, Allah na'budu illallah, marilah kita sembah Allah. Semua nabi-nabi dia mengajak orang menyembah Allah. Tidak ada mengajak menyembah selain daripada Allah. Tapi masa itu bapak dia pun tak terima. Bapak Nabi apa tadi? Nabi apa tadi? Nabi Ibrahim bagainya. Lepas tu nak dibunuh pula, dibakar. Tapi peristiwa nak bakar itu Allah SWT selamatkan dia. Pasal Allah sebut dalam Quran, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kita pun boleh pakai lagi buat ni. Kalau pernah api sikit kan, bolehlah baca ya naru kuni bardan ala isteri kita, sebut nama isteri. Kalau anak, buat anak. Sikit lah. Kalau terbakar habis rumah tu, baca lah juga. Nabi Ibrahim bila ada Tuhan perintah api tu, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai apimu jadi sejuk pada Ibrahim. Batu Nabi Ibrahim campak dalam unggun api, tak bakar. Masya Allah Ta'ala. Pasal dia yakin pada Allah. Aku minta tolong dengan kau ya Allah, tak ada siapa nak tolong aku. Orang marah ke dia sampai tangkap dia, hidup ke unggun api, masukkan dia, mati. Tapi Allah SWT berkuasa. Tuhan kata, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, sejuklah engkau kepada Ibrahim. Tak membakar. Kalau kita jangan peliklah api tidak terbakar, tidak membakar. Api itu ya, api sekarang ni jangan main-main. Api itu mukjizat Ibrahim. Berlaku pada peristiwa 10 Muharram. Ini 10 Muharram ini patut kita ingatkan dan sebagainya. Pasal banyak peristiwa besar. Kemudian seterusnya Nabi Nuh sudah ada. Nabi Nuh banjir. Aku tidak tahu banjir Nabi Nuh. Banjir semua tenggelam. Dia dan beberapa orang yang mengikut dia. Ada setengah riwayat kata ada 80, ada setengah riwayat kata bawah itu. Nabi Nuh ni hidup lama, 950 tahun. Hidup 950 tahun. Pengikut dia yang riwayat yang tepat tak sampai 100. Dia kalau 80 orang. 950 tahun. Maknanya tak sampai seorang setahun. Kalau seorang setahun berarti 950 orang. Tapi gagal ke Nabi Nuh AS tak gagal. Dia sudah menjalankan tugas dia. Kita menjalankan tugas kita untuk tanfizul Islam, untuk melaksanakan Islam. Berjaya atau tidak serah kepada Allah SWT. Tapi Tuhan akan tanya besok, kau buat ke tak? Kita tanya berjaya atau tidak? Itu bukan urusan kau. Kau buat tak untuk melaksanakan Islam di bumi kau?
Itu buat tak? Buat Allah. Masuk jemaah Islam, berusaha menegakkan Islam, berusaha menyampaikan Islam. Masjid-masjid kita dah masuk menyampaikan Islam. Berjaya, serah pada Allah. Aiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apa yang kita buat, suara tanya mau buat apa dulu? Itu rekod kita lah jawab ni. Buat apa? Pada akhirat besok ada pada Yasin. Hal yang menaktimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksib. Besok bila cara dekat Allah ada tempat-tempatnya. Bila nak jadi saksi, kita tutup mulut. Mulut tak boleh cakap. Bukan bisu. Yang nak cakap anggota kita. Tangan buat apa? Tangan mencuri, tangan buat apa? Tangan akan jawab. Mata akan jawab. Telinga akan jawab. Kaki akan jawab. Apa dia buat? Nak bohong tak boleh depan Allah. Itu penyaksian yang pada tempat anggota. Kalau lah penyaksian benar kita. Kita tahu, kita buat, kita buat, kita tahu. Kita anak kita. Semayang dah belum, abang semayang dah? Semayang dah. Tapi dia tak semayang. Kita tak tahu. Tak. Tapi Allah tahu dia tak semayang. Dah. Kamu doa dah begini. Doa dah. Tapi Allah tahu. Ini cerita ni. Allah tahu. Batu kita buat. Besok kita akan jawab apa yang kita buat. Ini betul tuan-tuan dan perempuan. Nabi Nuh ni kena banjir. Kesnya dia doa juga pasal kaum dia ni. Kita panggil apa? Tumas lah, zalim sangat. Nak masuk Islam tak anda. Lepas tu nak khianat Nabi Nuh. Tengoklah. Kita Nabi Nuh tuan-tuan dah tahu. Tengok dia buat kapal, di berak dalam kapal dia. Dah. Lepas tu dia kata belangkau ni Nabi Nuh ni gila buat kapal tak bukit. Dia pakai rasional dia. Tapi Nabi Nuh pakai wahyu. Isna'il fulka. Lepas buat kapal. Dan Nabi Nuh doa, ya Allah, matikanlah umat-umat aku yang tak beriman semua jahat ni. Nama dia boleh, nama kita tak boleh. Nama kita Nabi tak pernah macam tu. Jangan doa, ya Allah mampuskanlah, jangan. Ya Allah, berilah Allah mahdi qaumi, Nabi ajar. Kita berdoalah kalau ada orang-orang yang berat-berat nak kita, Allah mahdihim. Ya Allah berilah petunjuk pada mereka. Nabi ajar Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah berilah petunjuk pada kaumku. Nabi kena selesa begitu gini, Nabi doa. Nabi tidak berdoa ya Allah jahanam, tak ada. Dia doa Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berilah tunjuk kepada kaumku kerana mereka tidak tahu. Itu cerita tadi. Nabi doa. So binasakan umatnya. Hanya terima. Kalau kata isna'il fulka, buatlah perahu atau buat perahu lah zaman tu. Bukan motorbot lagi. Motorbot tak ada enjin. Buat perahu. Buatlah perahu atas bukit. Puncak bukit tebang ke kayu besar, buat perahu atas bukit. Rakyat dia, bukan pengikut dia, umat dia kata apa ni buat perahu atas bukit ni? Siap kata siap otak ni. Kalau kita logik Nabi Daud, Nabi apa? No, atas bukit nak kita buat kapal, dah tenggelam semua, kita naik ke perahu kita. Itu logiknya. Jadi bawa dia marah, tak cukup lagi dia kata ni kau ni tak betul, tak gila macam-macam dia kata buat perahu. Dia dah siap perahu, kawan tu dia pergi buat besar, perak tak perahu kawan tu. Orang jahat yang macam tu lah. Dah. Pemimpin Islam zaman dulu sekarang pun juga masuk lokap, masuk J, ISA. Ada salah pun tak ada. Tak boleh bukti salah. ISA. Ada orang kata ISA ni ikut suka aku. Tak masuk 4 tahun, 5 tahun, 3 tahun ikut suka aku. ISA. Nah, itu terjemahan saya lah. Contohnya Internal Security Act, itu undang-undang itulah. Jadi tuan-tuan dan puan, maka buang aja. Dengan izin Allah nak membersihkan perahu tadi, orang nama tu kena sakit mata. Semua orang sakit mata merah semua. Berubat mungkin doktor pakar pun tak baik juga. Akhirnya
dia ambil tarik itu sapu mata baik. Dengan sendirinya semua orang bakal pergi ambil sapu mata. Habis tarik kikis pula kikis. Kikis sama kikis. Kikis ni jadilah ambil pun abu-abu pun tak apa sapu baik mata. Akhirnya bersih lah bau lagi. Dia orang dia bersih. Dia ambil berak pada dia bersih. Allah merancang tu. Bersih. Hai sampai masa datang banjir dia tadi 10 Muharram ini, maka Nabi Nuh dan pengikut-pengikut dia yang dekat 80 ada naiklah perahu tu, masuk binatang-binatang, naik perahu tu. Air makin tinggi, ada perahu dah atas bukit dah. Perahu dah atas bukit, naik dia pergi naik perahu. Akhirnya bukit tenggelam. Sebelum tenggelam bukit tu, Nabi Nuh panggil anak dia. Anak Nabi Nuh pun tak ikut dia. Dah. Nabi Nuh panggil anak, ya bunayya arkam ma'ana. Wahai buah hatiku. Dia tak kata ya ibni. Jawab Melaka dia panggil apa? Dia panggil anak, dia panggil apa? Ya, dia sayang lah. Kalau saya kata ya sayang juga. Tapi Nabi Nuh sebut ya bunayya, wahai buah hatiku, arkam ma'ana. Naiklah bersama kami. Wahai anakku, wahai kesayanganku, naiklah perahu ni. Nasihat kamu selamat. Anak dia kata tak nak naik. Dia kata sa'awi ila jabal ya'simuni minal ma'. Aku akan naik gunung ni agar kau selamat. Ayah dia kata la asimal yauma. Dialog waktu dialog. Hari ni tak ada orang selamat kecuali naik perahu aku je. Ada duk cakap tu. Nabi Nuh atas perahu, dia dah atas bukit lagi. Mari ombak besar, tunggu. Habis. Hilang anak dia. Jumpa-jumpa mati. Tersadar. Bila krim mandi, tersadar anak dia mati. Nabi Nuh bila cari, jumpa lah anak dia. Jumpa anak mati, dia tak tahu lah anak kan. Mati dalam keadaan derhaka pada Allah. Itu ini. Nabi Nuh pun nak berdoa. Allah larang. La tad'u. Jangan berdoa ya Nuh. Innahu laisa min ahlik. Tak boleh doa. Dia bukan ahli kau lagi, dia bukan keluarga kau lagi. Dia derhaka pada kau. Apa sebab? Anak ya. Jadi anak kita tak boleh doalah. Anak kita doalah sampai habis. Kalau anak kita tak mau bagus doalah. Ya malam, mudah-mudahan Allah beri hidayah kita baik. Itu peristiwa 10 Muharram. Besar 10 Muharram. Seterusnya yang ke-11 Nabi Ibrahim tadi dilahirkan di kawasan sudah Yang ke-12 Nabi Ibrahim diselamatkan daripada api sudah juga. Yang ke-13 Nabi Yusuf alaihissalam dibebaskan daripada penjara selepas mengerengkuk dalam penjara selama 7 tahun. Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf masuk penjara karena diketenak oleh bini orang besar, isteri wazir yang mengatakan Nabi Yusuf ni nak beliau begini, kita tak tahu. Masuk penjara lah. Hanya masa itu undang-undang ni dekat sultan dia, tak raja ya. Dia kata masuk, dia kata keluar, dia kata dalam tu. Zaman kita ni kuasa letak mahkamah. Dari Islam pun kuasa letak pada mahkamah. Dan saya rasa elok ni paling elok. Pemerintah jangan campur mahkamah. Itu yang baik. Jangan politik campur. Ni anak saudara saya, ni orang saya, bebas jangan. Dalam Islam serah pada hakim. Sebab tu nak pilih hakim ni orang yang betul-betul takwa kepada Allah, yang tahu ilmu dan bertakwa. Ilmu ni ramai orang tahu. Bertakwa pun tahu. Tak. Berapa banyak orang tahu zakat tu wajib, tapi tak bayar. Berapa ramai orang tahu semayang ni wajib, fardu, tapi tak pergi. Berapa ramai orang tahu semayang masjid jamaah ni wajib, fardu kifayah, tapi ramai tak pergi. Pasal apa? Fardu kifayah. Engkau dah pergi, aku tak bayar. Tak juga. Engkau dah pergi, aku tak bayar. Nak macam taman. Semayang berjamaah fardu kifayah. Hang dah pergi, aku tak bayar lah. Niat ni tak pergi, dapat pahala ke dia? Sekadar lepas kewajipan, pahala tak dapat. Orang kuliah aku tak dengar.
Orang baca kitab kau tak dengar. Kau dah tengok TV. TV pula bukan tengok Islam, bukan tengok TV Hijrah, tengok TV lain. Sekarang ni TV Masya Allah Ta'ala, Android TV. Bosan. Pasal ni tengok benda-benda carut. Semua ada. Asyik lah kita tahu. Leka lah TV. Azan pun tak di masjid. Tuan-tuan ni tak masuk lah, saya sebut orang lain dah. Tuan-tuan ni tak masuk. Dah, ni tak di masjid. Kemudian akhirnya Nabi Yusuf dibebaskan. Dan dibicarakan begini, akhirnya Nabi Yusuf terlepas daripada hukuman keluarlah. Dia tak kalah. Yang ke-14, Nabi Yaqub AS telah sembuh daripada buta. Itu 10 Muharram. Kemudian Nabi Ayub disembuhkan daripada penyakit. Lama Nabi Ayub kena penyakit. Kudis apa gitu begini. Itu ujian Allah. Tidak hina. Tapi Nabi Ayub ni dia walau begitu pun dia tabah. Dan dia ada kisah riwayat kata ular yang gigit kaki dia jatuh, dia ambil tak balik. Kita sumpah menata. Ada sama kita sumpah menata ustaz ni. Ustaz menata juga. Pasal tak kena kandak dia. Tak kena kandak dia. Kemudian yang ke-16, Nabi Musa AS telah diselamatkan daripada tentera Fir'aun. Musa AS ada kaitan dengan Rasulullah SAW. Musa ni dia puasa 10 Muharram. Musa 10 Muharram. Orang jahiliah puasa 10 Muharram. Nabi bila pergi ke Madinah, orang 10 Muharram ni orang-orang Yahudi dia menyambut besar hari 10 Muharram. Sebab tu Yahudi puasa. Bila Nabi pergi Madinah, Nabi dapati orang Yahudi puasa. Nabi tanya kenapa puasa? Orang Yahudi kenapa dia puasa? Dia mengingatkan peristiwa Allah menyelamatkan Nabi Musa AS daripada kejaran Fir'aun. Lepas tu Nabi kata itu aku pun nak puasa juga. Nabi puasa 10 Muharram. Dulu tu puasa dah tapi nak ikut sunnah Nabi. Lepas tu Nabi kata tahun depan insya-Allah aku akan tambah supaya jangan serupa dengan Yahudi ni. Aku akan ambil 2 hari 9 dan 10. Kita kalau boleh 9 dan 10. Kalau 9 10 saja. Tak boleh juga buat yang lain. Dia ada lagi 14 amalan, 13 amalan selain daripada puasa. Buatlah. Nah, tuan-tuan dan puan-puan kita sebut tak sempat naikkan dia. Kemudian Nabi Musa diselamatkan di Fir'aun, cerita panjang kita dah tahu sikit sebanyak pada 10 Muharram. Merah laut, masuk dalam laut, begitu gini. Dan masa itulah Fir'aun yang ketiga kata salah saya, Ramses yang ketiga. Masa itu dia bila tenggelam dalam laut, dekat-dekat nak mati, dia nak beriman kepada Allah. Bila sampai Gharwara ni kalau kita tengok orang mati tuan-tuan, dia menampak tu kencang. Perut ni tinggi rendah tinggi. Bunyi itu nak mati itu. Kita ada mengucap perlahan. Masa itu kena termasuk Islam tu tak boleh dah. Fir'aun masa itulah bila Gharwara dia kata amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Hari ini aku nak beriman dengan Tuhan Musa dan Harun. Mana nak beriman kepada Allah? Tuhan tidak terima lagi iman dia. Pasal dia Gharwara. Sebab itu Nabi Muhammad SAW beritahu kita juga Allah akan menerima taubat kita illa Gharwara, illa sa'atan Gharwara. Kecuali kita ni sampai Gharwara. Kalau kita Gharwara, punya tu tak sah taubat lah. Tak terima tempat. Kalau masuk hospital taubat boleh lagi. Masuk hospital taubat. Betul-betul aku taubat itu boleh. Tapi dah ruh tadi taubat pun Tuhan tidak terima. Itu pun Allah beri akhir itu. Gara-gara baru tak terima. Sebelum itu terima taubat kita. Lepas itu kita semua tuan-tuan tubuh ila Allah taubatan nasuha. Allah sebut dalam Quran bertaubat kepada Allah. Dan yang ke-17 Allah menurunkan dalam kitab Taurat pada Nabi Musa juga 10 Muharram. Taurat ni kitab Nabi Musa lah. Yang ke-18 Nabi Yunus diselamatkan daripada perut ikan. Ini pula ada kaitan dengan Asyura ni. Tuan-tuan dan puan,
Ada setengah datang. Asyura ni hari ke-10, Nabi Yunus alaihissalam dikeluar daripada perut ikan. Ikan tu campak dia ke tepi pantai. Nabi Yunus ni dia lari daripada kaum dia, bukan dia marah lah. Allah pun tak terima, dah lama aku berdakwah, awak tak nak masuk, aku nak pergi tempat lain dah. Dia pun naik perahu. Naik perahu tu sampai tengah-tengah laut. Rasa berat. Rasa apa dia mana? Overloaded. Apa dia? Lebih muatan. Lebih muatan ni. Kalau pergi juga tenggelam habis ni. Nabi Yunus kata gini lah. Ada seorang kata kita lah bercabut undi lah. Cabut undi. Siapa kena kejut. Nabi Yunus kata tak payah. Biar aku kejut. Biar yang lain selamat. Aku masuk laut. Kalau mati-mati aku keluar. Hebat ni. Nak menyelamatkan orang lain sanggup korban. Kita sekarang ni tak ada tidak. Allah alam lah. Kalau ada alhamdulillah. Dah. Sanggup apa saja demi Islam. Dia kata kalau begitu dia apa? Apalah, dia aku turun dalam laut, insya-Allah Allah selamatkan aku, kau pergilah ke sekolah. Dia pun turun. Turun dia akan pause. Akan pause akan besar. Angkat. Telan dia. Telan tak mati. Pasal Allah yang memati orang ni Allah. Innallaha yuhyi wa yumiit. Allah yang menghidup, yang matikan kita. Jadi Allah tak mati, dan dia setuju pun dah buat ikan. Rehat dah perut tidur. 40 hari tuan-tuan. 40 hari lama juga dah. 40 hari. Akhirnya ikan ni keluar pergi tepi pantai dia keluarkan lah. Dia keluarkan. Dia keluarkan Nabi Yunus alaihissalam pun keluar daripada ikan dengan keadaan uzur, letih, kaku, duduk lama dah buat lama ni. Lepas tu, dia pun sambil dah segar sikit, dia pun berjalan-jalan di pantai, dia cari dah pokok-pokok, buah-buah ni, pokok kacang-kacang. Cari kacang-kacang itu, akhirnya dia rebus dah, buat makanan. Itulah 10 Asyura. Itulah kita ambil hari ni, sebab itu kita buat bubur Asyura. Itulah kita buat bubur Asyura ni, sejarah situ. Tapi buat Asyura kita kalau di Kelantan dia berdaging. Bukan takat kacang, daging, kacang. Sedap jadinya. Dulu Nabi Yunus alaihissalam kacang-kacang yang tepi laut tumbuh je. Ambil lebih kurang masak, tak ada makanan, sedap juga rasa tu. Itu kita ambil peristiwa Asyura ni. Asyura ni. Tapi kita terkena bubur Asyura, bukan bubur Asyura. Bubur tu dibuat pada 10 Muharram, iaitu hari Asyura. Asyura tu hari 10. Itu Nabi Yunus. Sejarah panjang. Nah. Kemudian dah betul kita buatlah bubur Asyura 10. Kemudian kita akan sebut pada kalau ada masa kalau tidak ada. Kemudian seterusnya ada buat Asyura yang ke-19. Kesalahan Nabi Daud alaihissalam diampunkan. Nabi Sulaiman dikurniakan Allah kerajaan yang besar. Nabi Sulaiman ni ada kerajaan besar. Bukan setakat kerajaan dunia masa itu. Ada. Dia dengan apa tu, dengan raja apa tu, dia akhirnya dia dapat kuasa. Kemudian yang ke-21, Nabi Isa alaihissalam diangkat ke syurga atau diangkat ke atas. Nabi Isa alaihissalam ni diangkat pasal orang nak bunuh dia. Ada orang yang umat dia nak bunuh dia pasal dia bawa ajaran agama yang betul. Nabi ni ujian ni kuat nak bunuh kita, ni ujian kita tak sampai tahu tu sebab kita tidak nabi. Kalau hujan lebat tak pergi masjid. Pada kereta ada. Dah, payung ada. Lagi masjid, rumah sekilo dengan masjid. Kalau pergilah hujan lebat. Kalau kita kata kalau hujan lebat semayang di rumah, tu zaman diri dah. Zaman tu payung pun tak ada. Masjid pun jauh. Jadi hukum tu tak relevan lah sikit. Tapi boleh nak pakai apa. Tapi sekarang kalau hujan pun kita pergi ada naik kereta. Kau basahlah kereta Ustaz. Aku basah kereta, tinggal semayang rumah. Fikir sendirilah. Walaupun hukum tu mungkin relevan lagi. Orang susah, suka tak ada kenderaan, tak ada payung, jauh masjid. Okey, tak apa.
Ini kita di sebelah rumah masjid. Rumah sebelah masjid pun hujan. Kita semai rumah tu tak kenalah sikit. Dan tuan-tuan dan puan, seterusnya yang ke-21, Sayyidina Husain bin Ali dibunuh di pada Karbala pada 10 Muharram juga. Tapi jangan ikut yang tu. Orang Syiah dia meraihkan 10 Muharram karena dia kata pembunuhan Sayyidina Husain. Cara dibuat mulai tepuk dada lah macam-macam. Itu Syiah. Kita tidak suruh raihkan itu. Kita peringati je. Asyura apa ni, Sayyidina Husain ni dibunuh sama kerajaan Umayyah di Karbala. Jadi kita Husain ni apa ni, Sayyidina Husain Hasan ni anak Sayyidina Ali. Husain ni dibunuh di padang Karbala. Jadi orang Syiah jadi satu peringatan, batu setengah pergi pada Karbala ambil batu. Ini dah Nabi tak ajar lama dulu lagi. Batu-batu ni nak semayang. Setengah orang Syiah yang fanatik sikit ambil semayang batu. Nak sujud-sujud tak batu. Tuan-tuan tengok dah. Orang Malaysia apa ada pergi sana atas batu juga. Allahu Akbar. Itu 20 perkara lebih kurang berlaku 10 Muharram. Kita rojak bersama sikit ni. 10 Muharram ni apa kita patut buat. Kita buatlah yang mana kita mampu buat, insya-Allah. Apa perkara antaranya kita yang mudah-mudah dulu. Pertama, 10 Muharram ni kita buat meraihkan keluarga kita. Hari 10 Muharram hari ini ajak keluarga makan ke apa gitu, ini hidup bersama baiklah. Ini kita buatlah, tapi biar lebih sikit hari ni. Dia yang panggang ke apa ke, kambing bakar ke, makan dengan anak bini karat lah. Kalau puasa terkarat, tak puasa boleh lah. Yang kedua, memuliakan fakir miskin. Ni kalau ada tapi tak tahu, orang kata Malaysia tak ada fakir dah. Melaka ni tak ada miskin dah. Kaya Melaka. Kaya apa? Dia ukur fakir miskin, tengok apa ni SOP standard dah. Kalau dulu gaji RM10 sebulan, dah banyak. Dulu kita saya mengajar tu Perak dulu, gaji paling RM600 je. Banyak dah. Sekarang ni postman tu lebih dari RM600. Standard lah. Masa barang masa itu pun standard dia, ini kopi baru 20 sen, 50 sen. Kan mana ada kopi 50 sen, kopi O minta dapat 50 sen. Standard of living dia panggil. Bukan SOP ni, standard of living. Soal. Jadi masa itu dia kata begitulah maknanya tuan dan puan. Kalau kita meraih orang miskin, kalau ada kampung kita, jiran kita miskin yang agak susah sikit ke, kalau kereta buruk, dia miskin lah. Kalau kereta baru tu pakai miskin orang apa-apa tu tidak miskin lah. Walaupun utamanya orang kaya ni utamanya percaya ke tak percaya, saya percaya. Tak percaya macam boleh jumpa orang kaya. Nah, bawa berkerusi. Bawa berkerusi. Itu. Oh, saya hebat kan mereka kaya, kereta mewah, rumah nama. Kaya Datuk. Kita pun boleh ke derma nama masjid sini. Oh, minta maaf lah Ustaz. Saya pun susah utamanya. Utamanya, saya buat apa Ustaz? Saya utang 6 bilion. Buat projek perumahan sini-sini. Utamanya. Lepas tu tak boleh kau bisa tu. Orang minta maaf lah. Orang kaya. Pergi orang kampung. Pergi orang kampung. Nak buat apa? Nampak surah, okey, ambil RM20. Ini realiti tu, orang kaya ni memang utang. Tapi utang dia buat projek lah. Kalau dia sempat bayar, Alhamdulillah. Kalau tak bayar, masuk surga dia. Itu that's right, be careful. Berhati-hati hutang ni. Kalau hutang kawan senang, minta halal je. Kalau hutang dengan bank, RM5 contoh. Bank ni RM50 contoh. Kadang tak bayar, blacklist. Saya mikir kata tak sihat juga bank ni. Saya tak sebutkan. Adalah orang tu mengadu ya Allah. Apa saya berjaya tengok cek ada hutang RM50. Tak tahu kredit kad ke apa yang ambil orang ke tak tahu. RM50 blacklist. Tengok bank. Dia takkan lepas. Anak kita maaf siapa bank? Siapa? Ada awak tu esok kita. Kalau hutang dengan orang bolehlah. Halalkan saya lah. Hutang saya RM500. Okeylah saya halalkan. Sebelum mati.
Dah. Tapi kalau juta saya tak Allah. Allah kau tak saya 2 juta, dia tak 2 juta. Tapi kalau tak bayar hutang, jawab kata, esok tak akan masuk surga. Kecuali tersakit dengan orang tu. Dan saya nak sebut dalam kisah-kisah akhirat ni tuan-tuan. Orang akhirat ni orang macam nak kata tamak tak tahu lah. Hutang ni mesin pun minta. Allah, kalau sekarang ni mesin campak. Pasal apa ni mesin pun nilai dengan pahala. Akhirat orang lapar pahala. Dunia orang lapar duit. Malah kasar gitu. Contoh kalau ada duit semua pergi. Nak bagi berim ke, nak bagi satu hari dulu, kerajaan dulu. Tak apalah, ibu-ibu. Dia bagi budak sekolah. Mak bapak pergi dapat 100. Penuh kereta. Nak dapat 100. Pergi pakai masjid 220. Nak dapat 100. Allah tak malu ke muka ni? Saya tak boleh. Kalau siapa nak beri tak 100 pun. Pasal duit. Susun kereta kat sekolah. Nak minta duit 100 kat jamaah. Nah, berebut nak duit. Akhirat besok berebut nak pahala. Oh, kalau ada hutang, bayar. Bayar dengan pahala. Maka esok di akhirat ada orang muflis, bukan dunia yang muflis. Akhirat pun muflis. Pasal apa? Pahala dia habis bayar. Orang ni jauh baik dah, Islamnya bagus, main sunat banyak cerita dalam hadis. Man huwal muflis. Sebab Nabi kata akhirat tak ada orang muflis. Sahabat siapa muflis akhirat ni tak? Rasulullah. Dia pun sebut. Orang ni baik, parah, kuat begitu ni, tapi dia banyak kes dengan orang. Dia mengompak, dia berhutang, dia sakit hati orang begitu ni. Besok orang tu akan tutup. Tutup bayar dengan pahala, duit dah tak laku. US dollar pun tak laku esok. US dollar. Pasal lagi Malaysia dollar. Ringgit Malaysia. Jadi patut dia kata habis pahala dia. Oh ni main minta, oh ni main minta. Dah habis pahala. Dia kata aku nak bayar dengan apa lagi, pahala aku dah habis. Aku dah jadi bankruptcy sekarang. Patut tak bayar apa? Aku dah bayar juga lah. Begini lah. Kau tangguhlah dosa aku sikit. Berapa persen? Kalau kau ada 1 juta hutang, aku tangguhlah juta dosa aku. Dia keadaan itu akhirat. Kau dah tangguh. Itulah katakan orang muflis di akhirat. Orang pembeli dunia tak apa lagi. Kamu tak boleh pakai kereta, kena jalan kaki, hutang tak payah bayar. Muflis dunia. Dah. Kemudian akhirat buat lagi. Itu tuan-tuan dan puan. Hari batu kita kena buat baik orang miskin. Buatlah kena buat. Dan yang ketiga, menahan marah. Marah ni saya sebut selalu. Marah ni cakap mudah, nak buat payah. Bukan tak boleh marah, ada tempat. Orang tak nak semayang, boleh marah. Tapi ada peka-peka. Tapi kena sabar, tahan marah. Dengan anak, isteri, masyarakat semua. Kalau orang marah kita buat baik dengan orang. Payah ni. Nabi orang Yahudi, dia hari-hari dia beri suap nasi. Suap makanan. Every day. Beri suap. Suap. Yahudi. Kita sama Islam pun. Dia ada pun. Astagfirullahaladzim. Jiran kita tengok susah. Kerja kampung. Naik basikal buruk. Kita hollow lah sikit banyak duit kalau kita senang. Itu baru memuliakan orang miskin. Ajak dia ke masjid. Ajak pergi surau. Dah beri pakaian-pakaian kita. Itu yang patut kita laku 10 Muharram ini. Seterusnya menunjukkan orang sesat. Sesat ni ada 2. Sesat jalan, sesat akhirat. Sesat akidah. Sesat akidah sesat juga berat lagi ni. Tak, batu tembok ajaran sesat. Sesat akidah. Akidah kata macam ni, kata macam tu. Sekarang ni banyak orang sesat akidah, antaranya golongan liberalisme. Liberalisme ni orang kata, kalau kita cakap kasar agak pakai akal lah. Liberalisme, pakai akal. Agama tak pakai, Quran tak pakai. Apa ni tu? Orang kata minum arak ni haram. Apa susah? Duit aku. Duit aku minum. Aku bukan minta duit kau. Dia pakai buka aurat. Apa salah? Aku suka pakai macam ni. Nah, that's not your problem. This my problem. Ni urusan aku. Tak cakap ya. Tak cakap tu.
Urusan dia. Itu aku dia berdosa dengan kau. Jangan tengok kata dia. Nak tengok tak tengok macam mana kalau di depan aku. Bukan lain gitu. Bukan lain. Kita pun kadang-kadang nak tengok juga. Kalau apa itu dah nak tengok pun kalau sekali boleh lah. Sekali saja. Dan Jumat. Nazratan laka wa nazratan alaika. Kalau kita terpandang apa sekali. Do repeat that. Tengok ulang. Sekali itu, tapi jangan lama. Jangan sekali tengok. Atau ni. Nazratan. Sekali terpandang sekali. Dah okey. Tak dosa sekali. Terpandang sekali. Ni. Lepas tu. Dia kata aku suka hati. Banyak orang lain bro. Dia kata ikut aku lah. Saya nak perekat. Tempat tu. Kita Malaysia ni mungkin tak ada. Di Indonesia ada dah. Orang Islam kahwin dengan non-Muslim. Indonesia boleh. Undang-undang dia legal. Halal bagi dia. Mana boleh? Ada kata apa? Ikut kita lah. Kita suka kahwin Kristian, saja. Kita suka kahwin Hindu, kita kahwin Hindu. Macam mana ni? Islam tak boleh kahwin dengan Hindu. Paling-paling boleh zaman dulu pun kahwin ahli kitab zaman-zaman dulu. Ahli kitab pun ahli kitab perempuan, Muslim lelaki. Tidak boleh sebaliknya ahli kitab lelaki, Muslimah perempuan tak boleh. Zaman tu boleh. Ahli kitab ni dua. Orang Islam boleh kahwin dengan ahli kitab, orang Islam lelaki kahwin ahli kitab perempuan. Ada sebaliknya. Yang kedua, kita boleh makan sembelihan dia. Dua ni yang boleh. Tu dah sebut dah hadis. Ahli kitab ni orang zaman dulu, Yahudi zaman dulu. Bukan Yahudi sekarang kat kelas tu karut dah. Tu Bani Israel. Dia kata Yahudi lah kan Yahudi macam tu, nak ambil tanah orang. Dah, bukan Yahudi tu, Bani Israel. Lepas ada perempuan, kemudian seterusnya bersedekah dan sebagainya. Mereka cerita kerana masa sudah agak panjang sikit. Ya, minta maaf banyak. Dan itulah rumusan saya hari ini, mulai 10 Muharram ini. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan kita ambil iktibar. Kita buat yang kita mampu. Sedekah, tolong, susah, senyum, ikut tanya yang baik, jumpa kawan kita dia ada 13, 14 semua. Sembahyang sunat, buatlah 2 rakaat. Sini sebut 4 rakaat. Paling-paling tidak bacalah hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah atau mana-mana zikir. Takkan zikir pun tak boleh. Memang tak ada alasan kalau dia buat tak ada. Nak atau tidak. Jadi sempurna 10 Muharram ini kita ambil kesempatan yang kita mampu. Allah a'lam bissawab. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wasallam ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma anzil ar-rahmata wal maghfirata ala hadhihi al-qaryah minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma ihdina wa'dihim ila siratal mustaqim ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna minkum taqabbal ya karim.